Kita terus kepada pengajian kitab kita berkenaan tentang solat sunat rawatib dan solat sunat seterusnya, iaitu solat sunat Qobliyah Isyak dan solat sunat Ba'diyah Isyak. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat, diberikan kekuatan untuk amal, insya-Allah. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Musannif rahimahullahu ta'ala, fadilat yakni kelebihan umum yang disebutkan dalam hadis-hadis terdahulu tentang kelebihan solat sunat atau solat sunat rawatib secara umum. Di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ada melakukannya. Bila disebutkan berkenaan tentang solat sunat rawatib, solat sunat yang mengiringi solat fardu yang sebelum namanya Qobliyah dan selepas namanya Ba'diyah, maka solat sunat ini adalah solat sunat yang sentiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, sentiasa dilazimi oleh Rasulullah. Itu yang disebut sebagai muwazabah. Muwazabah iaitu solat yang sering lazim dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah dan juga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah juga solat sunat Qobliyah Isyak. Ini berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina kulli azanaini salah. Antara azan dan iqamah itu ada solat. Sadaqallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan keumuman hadis ini, Rasulullah menyatakan di antara azan dan iqamah itu ada solat. Di antara azan dan iqamah itu artinya sebelum kita mendirikan solat fardu, maka di situ ada solat. Maka solat yang kita dirikan, solat sunat yang kita dirikan sebelum solat fardu, itulah namanya Qobliyah. Maka walaupun semayang sunat Qobliyah Isyak ini termasuk daripada semayang sunat ghair muakkad yang tidak dikuatkan tuntutan suruhannya, namun pelaksanaannya, khususnya baginda Rasulullah SAW serta para sahabat ada melakukannya, maka sesiapa yang melakukannya, ia satu perkara yang dikira sebagai amal soleh, bahkan dicatatkan pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab itu, sebagai sunnah dan amalan sunat, maka kita jangan remehkan, jangan kita abaikan, kerana amalan yang sunat inilah yang memberikan keuntungan nanti kita di akhirat. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala membahagikan golongan manusia ada 3 golongan. Yang pertama, golongan yang salim. Yang kedua, golongan rabih. Yang ketiga, golongan khasir. Yang pertama, golongan salim, golongan yang selamat. Mereka ni mengerjakan yang fardu dan meninggalkan yang maksiat, dosa yang dilarang oleh Allah. Itu saja. Yang fardu dia laksanakan. Solat fardu dia tak tinggal. Puasa bulan Ramadan satu kewajipan dia tidak tinggal. Maksiat, dosa dia dapat jauhkan. Ini golongan salim, golongan yang selamat. Golongan yang kedua, golongan rabih. Rabih ni golongan yang beruntung. Segala kefarduan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dia buat. Maksiat, dosa ditinggalkan, dan segala amalan yang sunat diperbanyakkan.
Ini golongan yang rabih, golongan yang beruntung. Maka artinya orang yang mendapat keuntungan, dia tidak abaikan amalan-amalan yang sunat, termasuk semayang sunat qabliyah. Apatah lagi golongan yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, golongan khasir, golongan yang rugi. Fardu pun dia acuh tak acuh, segala maksiat dosa yang dia buat pun dia buat, yang sunat apatah lagi ditinggalkan. Paling tidak pun kita termasuk golongan yang salim, golongan yang selamat. Tapi alangkah baiknya kita termasuk golongan yang rabih, golongan yang diberikan keuntungan oleh Allah Ta'ala. Dalam erti kata yang lain, amalan sunat ni golongan yang beruntung, mereka tidak abaikan, mereka usaha untuk melaksanakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberikan kita kekuatan untuk menjaga solat sunat rawatib ini, sama ada qabliyah maupun ba'diyah. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, bila pelaksanaan waktu sembahyang sunat qabliyah ini? Iaitu sebelum solat fardu isyak. Selepas azan, sebelum kita dirikan solat fardu isyak, maka usahakan laksanakan dulu sembahyang sunat qabliyah isyak. Qabliyah isyak, paling kurang 2 rakaat. Tapi kalau nak mengerjakan 4 rakaat, silakan, itu lagi bagus. Kalau nak buat 2 rakaat seperti biasa, niatnya usalli sunatal isya raka'ataini lillahi ta'ala, saja aku sembahyang sunat qabliyah isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Surah seperti biasa, lepas Fatihah suratul Kafirun, yang kedua suratul Ikhlas, ataupun mana-mana surah lazim yang boleh dibaca, silakan, tak jadi masalah. Adapun nak buat 4 rakaat pun boleh, jika ada masa boleh dilaksanakan secara 4 rakaat. Jika nak buat 4 rakaat, ada 2 kaedah, sama ada 4 rakaat 2 salam ataupun 4 rakaat sekaligus 1 salam. Jadi ini kaedah bagaimana kita usaha untuk melaksanakannya. Paling tidak pun alal akal 2 rakaat kita mengerjakan sembahyang sunat qabliyah isyak sebelum kita mendirikan Allahumma salli alaihi wasallam solat fardu isyak. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, jika kalau kita nak melakukan sembahyang sunat qabliyah isyak 4 rakaat dengan 2 salam, artinya 2 rakaat yang pertama itu niatkan menyebut ada perkataan qabliyah, saja aku sembahyang sunat qabliyah isyak sebelum isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kemudian 2 rakaat lagi, 2 rakaat yang kedua tu lepas bagi salam bangun lagi, maka diniatkan tanpa menyebut qabliyah, iaitu saja aku solat sunat isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, tanpa menyebut qabliyah, 2 rakaat yang kedua. Tapi kalau nak melaksanakan 4 rakaat sekaligus, maka niatnya usalli sunatal isya 4 rakaatin qabliyah lillahi ta'ala, saja aku sembahyang sunat qabliyah isyak 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu sekaligus 1 salam saja. Jadi boleh pilih cara kaedah macam mana untuk pelaksanaannya. Ada yang tanya, kalau 4 rakaat sekaligus nak kena buat tahiyat awal ke ataupun tidak? Untuk 4 rakaat sekaligus ni tuan-tuan, kata ulama, dia boleh pilih. Boleh pilih sama ada nak melakukan tahiyat awal ataupun tak buat tahiyat awal. Kalau dia tak buat tahiyat awal pun tak perlu nak sujud sahwi, sebab dia sembahyang sunat tuan-tuan. Ini kaedah pelaksanaannya, paling tidak pun kita tidak meninggalkannya walaupun 2 rakaat. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah,
Dan selepas kita melaksanakan sembahyang fardu isyak, maka jangan tinggalkan sembahyang sunat ba'diyah isyak. Kerana solat sunat ba'diyah isyak selepas isyak ni dia termasuk daripada sembahyang sunat muakkad yang kuat suruhannya, dituntut untuk kita melakukannya. Kerana itu Rasulullah dan para sahabat sentiasa melazimi melakukannya, sembahyang sunat ba'diyah isyak. Usahakan jangan tinggal tuan-tuan sembahyang sunat ba'diyah isyak selepas kita melaksanakan solat fardu isyak. Fadilat kelebihannya sangat besar. Disebutkan dalam satu riwayat Imam Tabrani an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shallal isya fi jamaah wa shalla arba'a raka'atin qabla an yakhruja minal masjid kana ka'adli lailatul qadar. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang solat isyak secara berjamaah dan solat 4 rakaat selepasnya sebelum dia keluar dari masjid, adalah ia sama seperti pahala melakukan pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dalam hadis ini dinyatakan bahawa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang solat isyak secara berjamaah. Kemudian dalam hadis ini juga menjelaskan lepas daripada solat fardu isyak berjamaah, maka dilaksanakan solat ba'diyah isyak 4 rakaat. Rasulullah sebut wa shalla arba'a raka'atin, sembahyang sunat qabla isyak 4 rakaat, bukan 2, 4. Qabla an yakhruja minal masjid, sebelum dia keluar daripada masjid dia dah buat dah. Kana ka'adli lailatul qadri, maka pahalanya seperti mana pahala melakukan pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah, tabarakallah, besar pahalanya tuan-tuan. Mendapat pahala seperti mengerjakan 120,000 rakaat solat. Siapa yang dapat buat sembahyang sunat qabla isyak, sembahyang sunat qabla isyak, maka seperti mana pahala dia dapat melakukannya pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Artinya apa tuan-tuan? Setiap-tiap malam dia tak tinggalkan qabla ba'diyah isyak 4 rakaat, maka dia mendapat pahala seperti mengerjakan 120,000 rakaat solat sunat. 120,000 tuan-tuan rakaat solat sunat. Ini satu amalan yang mudah, ringkas, tapi pahalanya besar. Tinggal lagi kata ulama mengatakan mengerjakan solat sunat 4 rakaat selepas isyak ni tidak mutlak mesti solat isyak berjamaah. Maka dalam mensyarahkan hadis ini kata para ulama bahawasanya walaupun satu orang tu dia tidak melaksanakan solat fardu isyak secara berjamaah di masjid, dia tidak semestinya solat isyak berjamaah dan juga di dalam masjid, tidak semestinya. Misalnya kata dia solat isyak di tempat lain daripada masjid, maka ia pun dikira juga, dia bukan mutlak semata-mata mesti solat isyak berjamaah di dalam masjid, tidak. Walaupun dalam hadis ini menyebutkan bahawa qabla an yakhrujah minal masjid, sebelum dia keluar daripada masjid selesai dah ba'diyah isyak 4 rakaat, namun dia bukan mutlak. Dia bukan semestinya satu kewajipan. Tak kiralah solat isyaknya berjamaah di mana walaupun bukan di dalam masjid. Ia juga kata ulama boleh dilakukan di rumah dan tidak secara berjamaah berdasarkan keumuman hadis yang lain. Kerana ada hadis yang lain di mana Rasulullah SAW menyatakan arba'un qabla zuhri ka'idlihinna ba'dal isya wa arba'un ba'dal isya ka'idlihinna min lailatul qadri.
Dalam hadis yang lain Rasulullah ada menyatakan 4 rakaat sebelum zuhur sama-sama seperti sama pahala melakukan selepas isyak. 4 rakaat sebelum zuhur seperti sama pahala melakukan selepas isyak. Dan 4 rakaat yang dilakukan selepas isyak sama pahala melakukan pada malam Lailatul Qadar. Nampak? Jadi ini hadis berdasarkan keumuman hadis ini. Jadi tak semestinya berjamaah itu dilakukan di masjid, di rumah pun mendapat ganjaran tersebut berdasarkan keumuman hadis ini. Dan juga dalam hadis mauquf disebutkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amru, dia berkata, siapa yang solat 4 rakaat selepas isyak, siapa yang solat 4 rakaat selepas isyak, ba'da isyak 4 rakaat, solat 4 rakaat itu nilainya sama seperti 4 rakaat solat yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Artinya tuan-tuan, rupa-rupanya kita tiap-tiap malam boleh dapat pahala seolah-olah beribadah pada malam Lailatul Qadar, dengan kita tidak meninggalkan solat sunat ba'da isyak 4 rakaat. Maka usahakan tuan-tuan, yang siapa yang telah dapat melaksanakan ba'da isyak 2 rakaat, beri tambah nilai, upgrade, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, Masya Allah tabarakallah, maka pahalanya pahala dia mendapat pahala melakukannya pada malam Lailatul Qadar. Dalam erti kata yang lain, dia mendapat pahala seperti mana mengerjakan solat sunat bilangan rakaatnya sebanyak 120,000 rakaat. Satu amalan yang mudah, ringkas, tapi pahalanya besar. Orang yang meraih keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka tidak akan meninggalkan. Jadi 1 rakaat yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat pada malam-malam selainnya. Ini kalau kita nak hitunglah tuan-tuan, kenapa tadi 4 rakaat ba'da isyak dia mendapat pahala sebanyak 120,000 rakaat solat sunat. Kerana kalau dihitung tuan-tuan, 1 rakaat yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar, ada 10 malam yang terakhir bulan Ramadan tu, kita cari jumpa malam Lailatul Qadar. Kemudian kita melakukan ibadah, kita melakukan solat. 1 rakaat solat yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar itu sama dengan 30,000 rakaat pada malam-malam selain daripada Lailatul Qadar. Jadi 4 rakaat yang dikerjakan selepas solat isyak itu menyamai 120,000 rakaat solat yang dilakukan pada malam selain malam Lailatul Qadar. Ini dari segi fadilat dia tuan-tuan. Supaya apa? Dibagi targhib, dibagi semangat, motivasi untuk kita melaksanakannya. Bermula kalau boleh malam ni, kita jangan tinggal solat sunat ba'da isyak, kerana ganjarannya besar. Kita tak tahu bila kita mati. Orang yang mati tuan-tuan, dia nak mengharapkan hidup kembali saja. Untuk apa? Nak buat amal ibadah kepada Allah. Jadi kita masih lagi Allah Ta'ala beri nyawa, beri kesempatan, ruang dan peluang, maka rebutlah peluang untuk kita dapat melaksanakan walaupun itu amalan yang sunat. Kerana itulah, kalau kita kalau kita dapat jaga ni, dapat melaksanakannya, kita termasuk mudah-mudahan orang yang rabih, orang yang diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada di dunia maupun di hari akhirat. Bilangannya tuan-tuan 4 rakaat tadi. Kaedah pun sama juga seperti mana yang saya sebut tadi. Sama ada nak buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, artinya 4 rakaat 2 salam. Ataupun kaedah yang kedua tadi, 4 rakaat sekaligus 1 salam. Kaedah pun sama juga. Jika tuan-tuan yang nak buat 4 rakaat 2 salam, 2 rakaat yang pertama tadi lafaz niatnya ada perkataan ba'diyah. Usalli sunnatal isya raka'ataini ba'diyah lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat isya 2 rakaat
kerana Allah Ta'ala. Ada perkataan ba'diyah. Surah selepas Fatihah pilihlah tuan-tuan. Terpulang masing-masing. Kemudian bagi salam, bangun lagi untuk buat 2 rakaat tanpa menyebut ba'diyah. Artinya saja aku solat sunat 2 rakaat, solat sunat isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak ada perkataan ba'diyah ataupun selepas. Tapi kalau tuan-tuan pilih kaedah yang kedua tadi 4 rakaat sekaligus, maka lafaz niatnya usalli sunnatal isya' 4 rakaatin ba'diyah lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat ba'diyah, iaitu selepas isya' 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Mungkin ada yang tanya, kalau yang 4 rakaat sekaligus ni, dia faham rakaat pertama lepas Fatihah baca surah, rakaat kedua lepas Fatihah baca surah, rakaat yang ketiga dan keempat tu lepas Fatihah nak baca surah ataupun tidak? Ini persoalan. Jadi kata ulama bahawasanya surah pada rakaat yang ketiga dan yang keempat, yang buat 4 rakaat sekaligus ni, sama ada nak baca surah selepas Fatihah itu silakan, pun boleh. Artinya 4 rakaat tu lepas Fatihah ada baca surah. Contoh rakaat pertama lepas Fatihah suratul Kafirun, rakaat kedua lepas Fatihah suratul Ikhlas, rakaat yang ketiga lepas Fatihah suratul Falaq, rakaat yang keempat lepas Fatihah suratul Nas. Tapi kena ikut tertib lah, kena ikut tertib. Kalau tak mahu baca lepas Fatihah rakaat yang ketiga dan keempat baca surah, boleh, silakan, macam kita semayang isyak. Macam kita semayang fardu isyak yang 4 rakaat. Jadi itu terpulang, tak ada masalah, kerana amalan membaca surah selepas Fatihah ini pun hukumnya sunat. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah. Penting tuan-tuan untuk pelaksanaan ibadah kepada Allah ni, hatta dapat melakukan amalan nawafil, amalan sunat, begitu juga dengan mengerjakan solat sunat rawatib ini, memerlukan taufik dan hidayah daripada Allah. Bukan dengan sebab ilmu kita tuan-tuan, bukan dengan sebab kecerdikan kita, kesihatan kita, keupayaan kita, kepandaian kita, kekuatan kita, tidak. Kena nafikan tu semua. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya upaya, tiada kekuatan melainkan dengan kehendak Allah. Jadi orang yang Allah Ta'ala kasih, hambanya Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala berikan tambah lagi kebaikan-kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Ta'ala berkehendakkan kebaikan, Allah Ta'ala beri dia kefahaman agama. Maka daripada dia faham agama tersebut, Allah Ta'ala gerakkan dia untuk melaksanakan amal agama, hatta walaupun amalan sunat, begitu juga sembahyang sunat rawatib. Maka usahakan untuk kita melaksanakan dan menjaga sungguh-sungguh sembahyang sunat rawatib ini, walaupun tidak disunatkan dengan berjemaah. Sembahyang sunat rawatib ini tidak disunatkan dengan berjemaah, maka dilakukan dengan bersendirian ataupun munfarid. Maka jaga sungguh-sungguh, kerana itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Bahkan perkara sunat buat dapat pahala, tinggal adalah satu kerugian yang besar. Dan mudah-mudahan ianya kita tergolong daripada golongan rabih, golongan yang diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh itu minta banyak doa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terus menerus memberikan kita taufik, dipimpin kita oleh Allah Ta'ala, diberikan kita pedoman, diberikan kita petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat terus kita melaksanakan tuntutan ketaatan ibadah kepada Allah seperti mana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa tuan-tuan, untuk kelangsungan tersebut maka banyakkan doa kepada Allah Ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk sentiasa
mengingati engkau. Orang yang dapat jaga solat fardu 5 waktu, orang yang dapat jaga sembahyang sunat rawatib, itu termasuk orang yang sentiasa mengingati Allah. Banyak doa pada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala bantu. Allahumma inni ala zikrika, ya Allah bantu aku ya Allah agar sentiasa dapat mengingati engkau, dapat melaksanakan ibadah ketaatan kepada engkau ya Allah, wa syukrika, dan sentiasa syukur kepada engkau. Orang yang dapat memperbanyakkan amal ibadah, khususnya amalan yang sunat, artinya dia itu abdan syakurah, dia hamba yang bersyukur. Dan kita doa juga mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu sentiasa memperbaiki ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah. Artinya kalau yang sebelum ni dah buat mungkin qabliyah, ba'diyah 2 rakaat, cuma tinggal lagi kita tambah baikkan lagi, kita perbaiki lagi, tambah lagi 2 rakaat. Mudah-mudahan itu memberikan kebaikan, keuntungan, pahala, dan salah satu jalan takarub, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan untuk mendapat mardatillah, keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan kita kekuatan iman, memberikan kita sentiasa kesihatan tubuh badan, dipanjangkan umur dalam ketaatan, diberikan keberkatan rezeki. Mudah-mudahan asbab amalan yang kita buat itu, ketaatan tersebut, maka kita disudahi dengan kehidupan kita dengan husnul khatimah. Akhirat insya-Allah kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat insya-Allah. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.